Kenapa you boycott? Orang kata boycott McDonald dan KFC ya? Sebab dia menyumbang kepada apa? Okey, fair enough tuan-tuan Tapi hari ni tuan-tuan, you kena faham kenapa you boycott benda tu. Sebab apa? Sebab masalahnya baik yang company-company seperti ini, mereka menghasilkan apa? Fast food. Betul? Fast food. So, jangan setakat you boycott setengah-setengah apa dia panggil company, tapi you tidak boycott the pemikiran tu. Orang Yahudi tuan-tuan, dia develop fast food supaya kita jadi apa? Makan benda yang saya nak tanya, fast food baik ke tak baik? Tak baik. Even dekat Europe pun benda ni tak popular tuan-tuan. Dia pergi Europe, pergi France tuan-tuan dia orang semua apa? Dia panggil apa? Dia panggil apa dia panggil? Apa term kita guna tu? Propose supaya kita makan makanan yang baik. Cuma dekat US. Itu pun tuan-tuan, bila masyarakat mereka ada problem, mereka cuba balik kepada apa? Kepada sistem lama. Itu tuan-tuan pernah dengar tak? Cerita apa dalam cerita kartun apa dulu? Yang makan apa tu? Apa? Popeye. Dia tahu kenapa dia buat cerita tu? Sebab masa tu sebahagian daripada masyarakat mereka tak nak makan sayur ni. Itu sebab dia develop cerita tu. Itu salah satu daripada sebab dia. Tapi tak apalah, itu apa tu orang kata side issue. Tapi balik kepada kita nak boycott, jangan boycott tu for the sake of boycotting tanpa kita understood apa yang sebenarnya kita nak boycott. Apa yang orang Yahudi nak buat kita makan benda yang tidak elok. Sebab dalam Al-Quran suruh kita makan benda yang elok. Syaitan tuan-tuan, dia akan pastikan kita buat benda yang opposite apa yang dalam Al-Quran. Jadi kita orang kata apa? Kita promote kita promote benda ni melalui iklan. Iklan ni is very powerful tuan-tuan iklan. Okey? Promote kata makan ni bagus tu, tengok macam mana dia iklan rokok kan? Sampai rokok tu kalau ikut logik tu tuan-tuan, apalah sedap asap tu. Okey? Tapi sebab dia punya promotion tu sampai orang boleh apa? Terpengaruh. Syaitan punya kerja. Jadi kita boycott fast food. Jadi semua yang ada kaitan dengan fast food, tak kira benda tu orang apa? Barat buat ke, orang Melayu buat ke, yang kaitan dengan fast food kita kena boycott. Sebab itu adalah pemikiran orang Yahudi. Kadang-kadang orang Yahudi pun dia tak ikut benda tu tuan. Okey, dia cuma dak kita ikut saja supaya dia boleh pegang kita. Okey? Apa lagi tuan-tuan? Halalan, halal, thayyib. Apa lagi? Qulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa dia sebut? Qulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan melampaui batas. Bila masa tuan-tuan kita makan yang berlebihan? Bila masa? Saya nak tanya. Bila masa? Bila makanan tu sedap. Orang Yahudi tahu tu tuan-tuan. Okey. So dia nak galakkan you makan banyak, dia buat apa? Food enhancer. Apa dia? Dia buat supaya makanan tu sedap. Berbagai-bagai bentuk makanan. Supaya fokus kita kepada apa? Sedap. Itu sebab kadang-kadang hari ni tuan-tuan, kita tak perasan tuan-tuan, mana-mana kita pergi, katalah tuan-tuan hari ni outstation kat Melaka. Okey? Tengah hari kawan ajak makan. Apa cakap kawan-kawan ni? Apa cakap kawan ni? Kawan ajak makan tengah hari, apa cakap? Bacalah self-talk you tu. Mana yang sedap? Kalau tak silap ni Melaka ni yang sedap apa? Asam pedas. Restoran mana? So fokus kita apa tu? Fokus kita kepada hawa nafsu. Itu yang ditrain oleh orang Yahudi. Hari ni nama aja kita Islam tuan. Nama aja kita sebut la ilaha illallah. Baru je sembahyang subuh la ilaha illallah. Yang paling penting hari ini adalah Allah. Yang paling penting hari nak taat pada Allah. Dalam bab makan yang paling penting apa? Itu sebab fokus kita cari restoran yang sedap. Mana pergi tahu? Kalau Terengganu apa yang sedap?
Kalau Kedah, apa yang sedap? Kalau apa? Negeri Sembilan, apa yang sedap? Tahu ya tuan-tuan. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, selagi pemikiran kita ke situ tuan-tuan, selagi itulah kita takkan mampu lawan orang. Hari ini bila kita nak cakap nak membebaskan Baitul Maqdis tuan-tuan, Baitul Maqdis itu milik siapa tuan-tuan? Milik Allah. Allah boleh bebas di bila-bila masa saja. Tapi bukan itu tujuan. Pembebasan yang Allah hendak kita tuan-tuan, pembebasan Baitul Maqdis sebenarnya, pembebasan pemikiran kita ni jangan dijajah oleh pemikiran Yahudi. Nampak? Itu yang sebenarnya pembebasan. Dan tuan-tuan hanya boleh membebaskan pemikiran tuan-tuan. Macam mana cara dia? Satu syarat saja tuan-tuan. Tuan-tuan buka pada surah apa? Al-Jumu'ah. Allah sebut pada surah Al-Jumu'ah. Okey, pada surah Al-Jumu'ah. Jam tu betul ke? Jam tu betul Betul jam tu. Okey, tengok pada surah Al-Jumu'ah. Surah yang ke-62 tuan Surah 62. Ini Allah sebut sebagai pembebasan pemikiran kita ataupun memerdekakan pemikiran kita. Hari kemerdekaan dah habis kan? Kalau kita dah merdeka 50 tahun tuan-tuan, tapi fikiran kita tak merdeka, maknanya kita masih lagi jajah. So macam mana nak memerdeka pemikiran kita tuan ni? Allah sebut pada surah Al-Jumu'ah. Surah yang ke-60 ayat 2 ayat 2 tuan Surah yang ke-62 ayat 2. Allah kata huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus kepada bangsa yang buta huruf itu seorang rasul daripada kalangan mereka, yatlu 'alaihim, ia membacakan kepada mereka ayat-ayat. Apa tujuan Allah baca Rasulullah SAW baca ayat-ayatnya? Wa yuzakkihim. Apa wa yuzakkihim? Untuk membersihkan kita punya hati. Apa tu membersihkan hati? Pemikiran kita. Bersihkan daripada penghambaan kepada hawa nafsu kepada penghambaan kepada Allah. So hari ini tuan-tuan, orang Yahudi train kita untuk hambakan diri kita pada nafsu kita. Okey? Allah nak bebaskan kita daripada penghambaan tersebut. Itulah yang sebenarnya makna pembebasan Baitul Maqdis. Okey, sebab apabila kita dapat bebaskan pemikiran kita daripada penghambaan pada hawa nafsu, baru Allah akan turunkan tentera malaikat berperang dengan kita. Itu Allah cerita dalam peperangan Badar, dan Allah juga cerita pada surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib kita tuan-tuan. Allah tidak akan ubah nasib orang Islam hari ini. Menunjukkan apa tuan-tuan? Apa juga perubahan yang kita nak lakukan, baik di Palestin ataupun di mana-mana sahaja kat dunia tuan-tuan, kita tak mampu lakukan kecuali Allah sahaja boleh ubah benda tu. Itu sebab Allah sebut pada surah Ar-Ra'd, tuan-tuan balik rujuk pada surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 11. Okey, Allah tidak akan ubah keadaan orang Islam hari ini sehingga dia ubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia ubah apa yang ada di dalam diri dia. Apa diri dia? Hati dia, pemikiran dia. Apa pemikiran dia? Dia letak tidak ada perkara yang paling penting hari ini kecuali Allah. Kalau dia boleh letak benda tu dalam hati dia, baru Allah akan tolong kita untuk ubah keadaan kita. Kalau tak ada, tak ada. So maknanya apa tuan-tuan? Hari ini nak bantu untuk membebaskan Palestin, kita kena buat apa? Kita kena bebaskan pemikiran dulu, diri kita dulu tuan-tuan, baru kita boleh bebaskan Palestin. Nampak? Macam mana nak ubah pemikiran kita? Kita kena bawa balik masyarakat kita dekat kepada Al-Quran. Nampak? Hari ini kalau kita mengaji Quran pun tak hendak tuan-tuan. Okey, mengaji Quran pun tak lancar, tak ada inisiatif. Okey, tak lancar tak ada masalah tuan-tuan. Tapi tak ada inisiatif nak sungguh-sungguh mengaji Quran tuan-tuan. Jangan harap dah Allah akan ubah keadaan kita. Nampak? Jangan harap. Itu yang kita kena ambil dia punya apa? Itu sebab bila nak cari jalan penyelesaian, kita tak boleh main akal saja tuan. Kena rujuk pada Al-Quran. Sebab jalan penyelesaian dulu pada Al-Quran. Tapi realiti ini tuan-tuan, masyarakat kita masih jauh lagi tuan-tuan untuk memahami Al-Quran. Itu sebab orang takut dengan Al-Quran. Kenapa takut Al-Quran? Sebab mereka cakap Quran tu kitab apa? Suci. Bila dia kitab suci, dia duduk kat mana? Dia duduk almari. Dia suci dalam debu. Itu sebab jadi macam tu. Itulah realiti.
Jadi hari ini macam mana nak tolong kita punya sahabat-sahabat di Palestin, tuan-tuan? Ubah diri kita. Dengan cara kita ubah diri kita, kita tolong mereka. Kalau kita setakat hantar bantuan saja, tuan-tuan, dia tidak akan dapat mengubah keadaan dia. Macam mana kita tolong dia? Kita kena mengaji Quran, kita kena belajar faham Quran, kita amalkan sungguh-sungguh dengan ikhlas. Kita minta pada Allah, ya Allah turunkan tentera malaikat. Baru tuan-tuan kita boleh kalahkan orang Yahudi. Ini berlaku dalam sirah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Nampak bagaimana Rasulullah menghadapi orang Yahudi, sedangkan ketika itu orang Arab adalah bangsa yang lemah, tuan-tuan. Kita kena ngaji sirah ni daripada Al-Quran, tuan-tuan, baru kita boleh dapat cara nak menyelesaikan masalah orang Islam dengan orang Yahudi hari ini. Benda tu dah berlaku dalam zaman Rasulullah. Rasulullah dah handle benda tu, tuan-tuan. Orang Yahudi ni Rasulullah dah handle dah. Sedangkan ketika itu masyarakat Arab masa masyarakat yang lemah. Tapi kita tak nak ikut sirah tu. Itu sebab hari ini, tuan-tuan, dah berapa tahun dah buat perjanjian dengan orang Yahudi? Dah berapa tahun dah? Sejak daripada tahun 1940-an, tuan. Nampak? Dia tidak akan pernah nak buat. Jadi kalau kita nak bantu mereka, kita tak ubah diri kita, macam mana pun. Itu ambil pelajaran di situ, tuan. Jadi kita minta moga-moga Allah SWT beri kita petunjuk dan hidayah, tuan. Selepas Ramadan ini untuk benar-benar sungguh-sungguh dekatkan diri kita dengan Al-Quran, supaya dapat mengukuhkan balik semula kedudukan orang Islam. Kita tak perlu ramai, tuan-tuan. Nak lawan orang Yahudi, kita tak perlu ramai. Kita perlu ubah saja diri kita. Hatta kita seorang pun kita boleh lawan orang Yahudi itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting kita kena ubah diri kita. Setakat itu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Seperti biasa, tuan, siapa-siapa nak bagi sumbangan kepada Mak Tafiz, kita ada itu. Dan saya peringatkan kalau ada siapa-siapa juga nak join korban dengan Mak Tafiz, saya dah ada bagi borang-borang lagi tu. Jadi kalau tuan-tuan tak, tuan-tuan boleh rujuk balik pada saya siapa yang nak menyertai korban yang dilaksanakan oleh pihak Mak Tafiz. Yang kita daging akan kita bagi kepada pelajar-pelajar kita dan juga kepada fakir miskin. Wallahu a'lam.